Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ingin mengucapkan kepada semua orang yang sedang menonton video ini. Nama saya Brexter Chong, mengambil ijazah sarjana muda dalam pendidikan muzik UiTM Shah Alam. Dalam video ini, saya akan membentangkan atau mengongsikan kepada anda isu semasa di dalam Malaysia, iaitu keganasan rumah tangga. Jika kita lihat artikel ini, Hidayah bukan nama yang sebenar. Umur 24 bersama anaknya terperangkap di rumah ibu bapa di Seremban, Negeri Sembilan sejak pemerintahan kawalan PKP dikuatkuasakan pada Mac lepas, manakala suaminya bekerja di Labuan. Didera, dihina dan diganggu secara seksual. Begitulah penderaan dialami oleh Hidayah yang menjadi mangsa kezaliman bapa kandungnya sendiri. Kehidupan Hidayah, anak sulung yang menumpang di rumah ibu bapa dan terus menjadi mangsa gangguan seksual dan penderaan bapa sendiri sejak usia 7 tahun. Hidayah yang kini hamil 4 bulan anak kedua, mendakwa ibu dan 5 adiknya turut menjadi mangsa penderaan bapa yang juga seorang penganggur, kaki judi dan penagih dada. Lebih menjelekan apabila anak lelaki Hidayah yang berusia 16 bulan turut diganggu datuknya. Para penonton sekalian, keganasan rumah tangga bukan satu istilah yang asing bagi kita. Tetapi tahukah anda bahawa sejak PKP bermula dikuatkuasakan pada 18 Mac yang lalu, Women AIDS Organization WAO menerima sepurata 77.5 panggilan dan mesej menerusi WhatsApp dalam seminggu. Lebih 100 sehingga 160 kes catat setiap bulan berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Untuk yang masih belum ketahui apa itu keganasan rumah tangga, keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual, keganasan peturutan dari segi maki hamun dan cacian, ugutan, gangguan pengabaian emosi dan juga kewangan. Keganasan rumah tangga biasanya berulang dan menjadi mangsa lagi teruk dan berterusan walau selepas penceraian. Ini disebabkan pendera ingin terus berkuasa dan mahu mengawal mangsa. Kebanyakan pendera adalah golongan lelaki dan mangsa adalah wanita atau kanak-kanak. Marilah kita bersama-sama mengetahui punca keganasan ini. Terdapat banyak punca yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga. Ia boleh dibahagikan kepada faktor persekitaran dan individu. Jika kita lihat slide yang saya akan paparkan di sebelah kanan saya, mereka yang dibesar dalam suasana penderaan sama ada menyaksikan atau menjadi mangsa dera, dan mereka yang diajar agar tidak menghormati wanita atau merasakan wanita lebih rendah tahapnya dan mempunyai potensi yang tinggi untuk melakukan keganasan rumah tangga. Individu yang mempunyai kecelaruhan personality, mengambil alkohol dan juga terjebak dalam dada turut berpotensi. Selain itu, wanita yang dibesarkan dalam suasana penderaan pula cenderung untuk percaya bahawa penderaan adalah perkara lazim dalam rumah tangga. Statistik tahun 2019 menunjukkan bahawa punca utama keganasan rumah tangga adalah sikap penasaran, perselisihan faham serta penagihan dada. Melihat kepada punca tersebut, difahami mengapa boleh berlaku peningkatan kes keganasan rumah tangga terutamanya sewaktu PKP, yaitu pendera sentiasa berada bersama mangsa, menghabiskan masa yang banyak bersama menyebabkan peluang untuk konflik berlaku adalah lebih tinggi. Kedua, pengasihan sosial menyebabkan tiada saluran lain untuk menghilangkan stres. Ketiga, masalah kewangan serta masa depan ketidaktentuan menimbul konflik yang ketara. Keempat,
Persekitaran rumah yang sempit tidak kondusif menyebabkan berlakunya rasa lemas apabila berada di rumah. Kelima, kesukaran mendapat bekalan dadah di kalangan penagih disebabkan faktor keuangan dan situasi semasa. Jika kita lihat 5 faktor-faktor ini, apa yang menjadi kebimbangan kepada kita adalah pada ketika PKP ini, mangsa tidak boleh lari diri dari situasi tersebut. Tiada sokongan daripada orang lain serta tiada tempat untuk mengadu kerana banyak perkhidmatan yang tidak beroperasi. Bergantungan mangsa kepada pendera mungkin memburukkan lagi situasi ini. Jadi, para penonton sekalian, apakah yang boleh dilakukan jika Anda merupakan keganasan rumah tangga? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dapatkan bantuan perubatan. Jika Anda mengalami kecederaan, Anda boleh pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital kerajaan yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan perubatan. Anda akan dirawat di bilik khusus yang dipanggil Pusat Krisis Bersepadu OSCC. Sekiranya terdapat kaunter polis di hospital, laporan polis boleh dibuat dan mereka akan memberi Anda borang 59 di mana doktor akan mencatatkan kecederaan yang dialami. Yang kedua, dapatkan bantuan daripada talian awam atau NGO. Anda juga boleh menghubungi talian kasih KPWKM di talian 15999 atau mana-mana organisasi wanita yang menawarkan bantuan seperti WAO. Ketiga, buat laporan polis. Anda boleh pergi ke mana-mana balai polis untuk membuat laporan. Nyatakan kejadian dengan jelas termasuk tarikh dan masa penderitaan bagi membantu kes penyiasatan. Dan keempat, yang terakhir adalah rancang laluan keselamatan. Sediakan pelan atau rancangan sekiranya Anda terpaksa meninggalkan rumah secara tiba-tiba atas sebab keselamatan diri. Pastikan Anda mempunyai kunci rumah untuk keluar dari rumah. Simpan nombor telefon penting dengan Anda pada setiap masa. Ini termasuklah keluarga terdekat, sahabat, polis, dan hospital. Anda harus ingat bahawa keganasan rumah tangga bukan sesuatu perkara yang nomor serta tidak boleh diterima walau apapun alasannya. Mangsa penderitaan boleh mengalami gangguan mental yang berpanjangan akibat penderaan seperti kemurungan serta kecelaruhan stres pasca trauma. Oleh itu, para penonton sekalian, pastikan bahawa mereka yang terlibat dibantu serta diberikan sokongan agar menjauhkan diri dari situasi tersebut. Sebagai kesimpulannya, keganasan rumah tangga ini bukan suatu isu yang normal atau dipandang sewenang-wenangnya. Jika Anda merupakan mangsa keganasan rumah tangga, ambillah tindakan dengan segera. Dan saya berharap agar semua pihak mengambil tindakan untuk memberi kesedaran kepada setiap rakyat Malaysia. Jika perkara ini dapat dibendung, tidak mustahil kes ini akan berkurangan dan akhirnya tidak kedengaran lagi. Untuk mencapai matlamat berkenaan, semua pihak dalam masyarakat perlu berganding bahu dan bersatu padu agar pisang tidak berbuah dua kali. Oleh itu, sebelum kes ini mengorbankan nyawa manusia yang lebih banyak, semua pihak perlulah sedar akan kesannya dan bersama-samalah kita membenteraskannya agar tidak apa lagi akan menjadi mangsa. Maka berakhirlah pembentangan saya atau perkongsian saya yang bertajuk keganasan rumah tangga. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua atas masa yang telah Anda meluangkan bersama saya untuk menonton video ini. Terima kasih dan salam hormat.